Ahli kumpulan satu ialah Anis Maisarah, Nur Jannatul dan Nur Zulaika. Seterusnya, Nur Afza, Is Sabrina dan Nur Aisyah. Berikut adalah penerangan bagi hukum Nun Sakinah berserta bahagiannya. Maklumat berikut adalah sedikit ringkasan bagi Izzah Halki berserta huruf-hurufnya. Assalamualaikum Anis, apa yang sedang awak lakukan? Waalaikumsalam Zulaika. Oh, saya sedang meneliti tentang ilmu tajwid iaitu Izzah Halki. Oh begitu. Wah, kedengaran menarik. Cuba awak beritahu saya apakah maksud Izzah Halki dari segi bahasa berserta istilah? Sini saya kongsikan dari segi bahasa ianya terang dan jelas. Manakala istilah izzah adalah menyebutkan atau mengeluarkan bunyi nun sakinah atau tanwin pada makhraj yang asal tanpa dengung. Oh begitu, saya faham. Terima kasih untuk penerangan itu. Jadi berdasarkan penerangan awak, hukum tajwid ini dinamakan sebagai izhar haki kerana makhraj huruf-huruf izhar ini berada pada tempat yang sama iaitu al-haq yang bermaksud kerongkong. Ya, betul apa yang awak cakapkan. Kalau awak benar-benar faham, cuba awak beritahu saya cara bacaan Izzah Halki berserta kesemua huruf-hurufnya. Cara bacaan izhar haki adalah sebutan nun sakinah atau tanwin perlu diperjelaskan tanpa dengung. Ini dipastikan dengan menekan hujung lidah ke gusi depan sebelah atas makhraj huruf nun dan tidak membawa suara ke pangkal hidung. Manakala huruf bagi izhar haki ada 6 iaitu hamzah, ha, ain, ha, ain, rin, ho. Betul tak apa yang saya katakan? Wah, tepat sekali. Kalau begitu, apa kata cuba awak datangkan satu contoh kalimat berserta cara bacaan yang betul. Saya memilih untuk berikan contoh menggunakan huruf ain. Min ilmin wala li'abaihim dari surah Al-Kahfi ayat 5. Contoh yang diberikan adalah min ilmin yang menunjukkan jelas tanpa dengung. Awak pula Anis, perdengarkan pada saya satu contoh dari ayat Quran. Saya akan bagi contoh menggunakan huruf kha iaitu wa in khiftum. Ini di mana nun sakinah bertemu salah satu huruf izzah halki iaitu kha, maka ia dibaca secara jelas dan terang tanpa dengung. Wah, bagus sekali bacaan awak. Tepat dan menepati cara bacaan ilmu tajwid bagi hukum izzah halki. Terima kasih Zulaika, awak pun sama. Oh ya, adakah sebelum ini saya telah beritahu awak tentang maksud izzah halki? Sebenarnya, saya sudah belajar di dalam kelas mengenai topik ini minggu lepas. Kebetulan pula, awak juga sedang meneliti hukum tajwid yang sama sekaligus menguatkan ingatan saya terhadap pembelajaran minggu lepas. Oh, begitu. Baiklah. Alamak, lagi 10 minit kelas saya akan bermula. Baiklah Zulaika, saya minta izin dahulu untuk pergi ke kelas ya. Baik Anis, selamat belajar. Terima kasih sebab sudah mengulang kaji bersama saya. Sampai berjumpa lagi. Sama-sama. Sampai kita berjumpa lagi Zulaika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya, maklumat berikut ringkasan bagi idgham bigunnah berserta huruf-hurufnya. Saya, Jana dan Aisyah akan menerangkan tentang idgham birunnah atau juga dikenali sebagai idgham ma'al gunnah. Ia bermaksud memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu dengan dengung ke dalam huruf-hurufnya. Huruf tersebut ada 4 iaitu huruf ya, waw, mim dan nun. Ringkasannya disebut sebagai yauman. Untuk lebih lanjut, saya serahkan kepada Aisyah.
Terima kasih Jannah atas penerangan ringkas tentang idgham ma'al gunnah. Sekarang saya akan sambung dan memberikan contoh bacaan bagi setiap huruf idgham ma'al gunnah. Dan setiap contoh yang diambil ialah daripada surah Al-Imran. Bermula dengan huruf ya. Contoh yang diambil daripada ayat ke-13 iaitu may yasha. Bacaan huruf nun mati dimasukkan ke dalam huruf ya dan didengungkan sepanjang 2 harakat. Seterusnya, contoh bagi huruf waw diambil daripada ayat ke-15 mutahharatun wa ridwanun, dan daripada ayat ke-21 haqqin wa yaqtuluna. Bacaan tanwin yang dimasukkan ke dalam huruf waw dan didengungkan sepanjang 2 harakat. Seterusnya, contoh bagi huruf mim daripada ayat ke-15 wa ridwanun minallah, dan daripada ayat ke-23 ayyaman ma'dudat. Bacaan tanwin dimasukkan dalam huruf mim dan dihilangkan bacaan yang seperti huruf nun. Seterusnya, contoh bagi huruf nun daripada ayat ke-22 min nasirin. Bacaan huruf nun mati dimasukkan ke dalam huruf nun dan didengungkan sepanjang 2 harakat. Dan topik terakhir yang bakal dibincangkan adalah maklumat tentang idgham bila gunnah berserta hurufnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isabrina Osman binti Azizan. Nombor matrik saya 065144. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah pada umumnya bermaksud memasukkan tanpa dengung. Ia juga boleh dikenali sebagai idgham kamil yang bermaksud sempurna kerana huruf dan sifatnya hilang secara sempurna. Idgham bila gunnah haruslah dibaca tanpa dengung. Ia juga mempunyai 2 huruf iaitu lam dan ra. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Nur Afza untuk menerangkan lebih lanjut tentang idgham bila gunnah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nur Afza binti Muhammad Fakrul Razi, nombor matrik 064910. Saya ingin menerangkan tentang cara bacaan bagi idgham bila gunnah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Isabrina kerana menerangkan tentang pengenalan bagi idgham bila gunnah. Okey. Cara bacaan untuk idgham bila gunnah. Contohnya pada surah Al-Ikhlas ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nun mati bertemu dengan lam. Yakul lahu kat situ. Okey. Yang kedua, Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ayat ke-11, inna rabbahum bihim yawma izil lakhabir. Dekat yawma izil lakhabir, tanwin bertemu dengan lam. Seterusnya, dalam surah At-Takwir ayat yang ke-25, wama huwa biqauli syaitanir rajim. Kat hujung tu syaitanir rajim tu tanwin bertemu dengan ra. Jadi dekat situ idgham bila gunnah, dia tak ada dengung. Okey. Seterusnya surah An-Naba ayat 36, Jaza'an mir rabbika ata'an hisaba. Dekat mir rabbika tu dia tak ada dengung, dia terus masuk dekat syaddah selepas dia tu, mir rabbika. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian sahaja penerangan ringkas tentang 3 hukum tajwid yang terdapat di dalam hukum Nun Sakinah. Terima kasih.